Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alamak, tak nampak. Salam Jumaat, salam sejahtera, salam satu Malaysia. Nak bilang raya. Okey. Topik saya pada hari ini, saya akan mengulas sedikit mengenai breastfeeding. Ya. Breastfeeding, sebagai doktor kanak-kanak, kita berpandangan breastfeeding memang paling-paling zat yang paling-paling utama untuk diberikan pada baby. So kita mulakan sebagai kita mulakan dulu dengan kepentingan breastfeeding. Kenapa breastfeeding tu sangat utama? Breastfeeding ni, bodoh-bodoh breastfeeding pun, dengar ya tuan-tuan, sahabat-sahabat saya yang wanita, yang perempuan, yang jadi ibu, bakal jadi ibu, penting. Breastfeeding penting. Benda yang sangat penting ni Allah sebut dalam Quran dalam 3 ayat. Dia sebut dalam Quran, susukan anak kamu selama 2 tahun atau 30 bulan. Benda yang bodoh ni Allah sebut dalam Quran. Sebagai doktor Muslim, sebagai doktor kanak-kanak, maksudnya bila Allah perintahkan, dia pasti akan bagi. Masalah pada ibu yang sama ada yang baru nak jadi ibu ataupun primate, anak sulung, kita selalu berasa susu tak cukup. Susu pasti cukup. Soalan yang tuan-tuan, bukan tuan-tuan tak ada susu. Pada puan mesti cek pertama sekali bila lepas bersalin, 10 hari pertama you all punya pregnancy, lepas bersalin, adakah breast tu bengkak atau tidak. Kalau breast tu bengkak, maksudnya susu pasti cukup. Jangan fikir ada tak ada. Baby pasti menyusu dengan you all sekerap mungkin, sebanyak-banyaknya. Kerana apa? Dalam perut baby bergantung pada tali pusat. Dia merasakan pergantungan pada ibu sangat-sangat penting. So bila baby keluar, baby akan merasakan putusnya hubungan. Dia tak tahu emosi mak, dia tak tahu emosi apa yang mak fikir, apa yang mak makan, semua tak ada. By the time baby keluar, dia kena lalu banyak benda stres. Dia kena berak, dia kena mandi, dia kena nenen, dia kena, apa lagi dia kena? Dia kena cium dengan pak saudara dia, dia kena kuman. Jadi apa yang berlaku, baby akan melekat pada mak untuk lebih selamat. So kalau you all tanya mana-mana mak yang ada anak ramai ataupun tak ramai yang menyusukan badan, sebenarnya baby hanya menyusu dalam setengah jam je. Yang lebihnya dia kemam. Dia bukan hisap pun. Jadi you all kena jelas dekat sini bahawa bukan semua kemam adalah menyusu. Dia just kemam, dia nak bergantung. Okay? So ada masa 10 hari untuk sesiapa yang baru jadi ibu atau tengah berjuang untuk jadi ibu, untuk bertahan 10 hari sampai 10 hari pertama. 10 hari pertama baby kena mengalami proses pengeringan. Jadi kepada ibu-ibu, automatically susu yang pertama akan Allah Ta'ala Maha Hebat. Dia jamin rezeki. Wallahu khairur razikin. Dia bagi rezeki dengan kolostrum. Dia tak bagi susu yang banyak. Pasal kita punya sifat, lepas bersalin separuh nyawa, kalau tiba-tiba breast you bengkak, you akan komplain pula, ya Allah sakitnya breast saya ni. Jadi kena faham kenapa Allah Ta'ala bagi kolostrum. Yang semua orang tahu kolostrum tu banyak kebaikan, 10 kebaikan. Nak juga kolostrum lembu, tapi kolostrum ibu tak nak bagi. Itu pertama, paling penting. Kedua, bila baby dah isap banyak, you all akan ada engorge. Engorge bukan bermaksud bengkak lah. Maksudnya pasti cukup. Susu dah banyak. You all jangan pertama sekali kejutkan baby. Jangan perah. Anak sulung, dia sebolehnya saya berpandangan tak perlu perah. Because perspektif kita, bila kita perah, kita akan tengok jumlah. Daripada jumlah, kita akan rasa susu tak cukup. Pasal baby kerap nenen. So jangan perah. Cuba untuk tidak perah kecuali overflow terlalu banyak. Apa lagi soalan? Ini benda-benda yang selalu berlaku. Untuk ibu-ibu yang bekerja, alasan bekerja tak diterima, wahai ibu. Alasan bekerja tak diterima sama sekali. Anak mempunyai hak mutlak terhadap ibu. So ibu kena usaha untuk bagi susu badan. Macam mana bagi susu badan? Jumpa you all punya doctors, jumpa pediatrik atau ONG untuk buat schedule. Train baby untuk switch daripada breast direct kepada botol. Pada usia baby 1 bulan ke 2 bulan. Supaya dia bila you nenen dengan botol, baby nenen dengan botol, ibu boleh perah ada masa yang sama. Supaya penghasilan susu terus continuous. Pada masa yang sama, kalau ada orang perempuan dia cepat stres. Sometimes bila you stres,
Bila you bagi nenen, you stress, nanti susu you pun tak ada. Kalau stress, cakap dengan suami. Para suami kena bantu, tapi jangan khianat bagi susu lembu. Kadang-kadang kita orang lelaki pun nak anak diam je, tak boleh. Anak mesti kena nangis. Nangis tu tanda anak sihat. Anak meragam tanda anak sihat. Anak yang diam tak ada. Anak yang diam bukan anak yang sihat. Okey? Saya rasa ada soalan ke setakat ni? Kalau tak ada, kita sudahi majlis kita. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.